Selamat pagi, terima kasih kerana bersama kami dalam siaran khas. Kita akan membincangkan tentang apa yang berlaku ketika ini di Dun Jepak Bintulu, di mana mereka akan menjalankan undian pilihan raya umum Dun Kecil di sana, di Dun Jepak, di mana 22,804 pengundi berdaftar akan menjalankan tanggungjawab mereka mengundi di 14 pusat mengundi dengan 45 saluran, di mana mereka akan memilih wakil rakyat mereka untuk yang akan bertanding untuk 3 penjuru. Ya, dan bercakap tentang itu juga, Helena, kita akan menyaksikan pertarungan di antara Iskandar Turki yang merupakan calon daripada GPS sendiri yang akan bersama dengan Stevenson Joseph Sumbang, iaitu calon dari Parti Bumi Kenyalang, dan juga Chiang Lia Ping, iaitu calon Parti Rakyat Sarawak. Sebenarnya, Helena, kalau mungkinlah ramai yang tertanya-tanya kalau kita sebut tentang Dun Jepak ni, bagaimana pula dalam orang kata komuniti masyarakat di sana. Kebanyakan masyarakat di sana sebenarnya terdiri daripada etnik Melayu dan juga Melanau, Helena. Okey, baik. Dan PRK Dun Jepak ini dijalankan selepas kematian penyandang kerusi berkenaan, iaitu Datuk Talib Zulfilik pada 15 September lepas. Dan untuk itu ini juga adalah saranan daripada Suruhanjaya Pilihan Raya, di mana mereka menyeru untuk semua 22,804 pengundi berdaftar di sana untuk keluar mengundi awal, dan dijangkakan bahawa cuaca di sana pagi ini cerah, dan maka ambil peluang ini untuk keluar mengundi dan elakkan mengundi di saat-saat akhir ikut saranan yang telah tercatat pada aplikasi MySPR Semak. Ya, kalau bolehkah saya kongsikan juga seramai 624 anggota polis yang ditempatkan bagi menjaga keselamatan, dan difahamkan juga sepanjang tempoh berkempen, kabarnya kempen berjalan dengan lancar dengan penuh keamanan tanpa sebarang gangguan. Mungkin kita nak ingatkan sikitlah juga kepada pengundi. Tadi Helena dah kongsikan bahawa petang dijangkakan akan hujan, jadi kepada anda semua yang nak keluar mengundi, terutama yang mereka di Dun Jepak, bawa kad pengenalan. Itu yang paling penting, Helena. Betul. Pastikan saluran tempat mengundi yang betul. Dalam mengundi itu sebenarnya antara orang kata tu, aspek keselamatan juga harus diberikan tumpuan. Kadang-kadang itulah dah beramai-ramai, dah berdesak, mungkin terlupa pula nak jaga jaga jarak antara satu sama lain. Dan dan kita akan bawakan perkembangan dari bersama dengan rakan setugas kami di sana, dan sementara itu juga kita akan berbincang tentang apa yang menarik di Dun Jepak, dan secara amnya dan secara khususnya kita akan bercerita tentang perkembangan sosioekonomi, pembangunan di Sarawak. Dan untuk itu kita bersama dengan tetamu kita di studio pada ketika ini. Kita ada Datuk Dr. A.T. Kumaraja, penganalisis sosioekonomi. Terima kasih, Datuk. Selamat pagi. Selamat pagi, Datuk. Selamat pagi. Dan terima kasih juga diucapkan kepada Rahman Hussein, penganalisis politik, kerana sudi bersama dengan kami pagi waktu Sabtu ini bersama kami untuk membuat beberapa perbincangan tentang perkembangan ekonomi di Sarawak ini. Baik, kita tahu bahawa Timbalan Premier Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan pernah berkata bahawa GPS mampu meraih majoriti besar pada PRK ini, memandangkan respons yang baik daripada rakyat terhadap rekod kecemerlangan yang dipimpin oleh komponen parti diterajui oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Obeng. Dan bercakap tentang ini, kita nak tahu peranan Premier Sarawak itu sendiri dalam membangunkan Sarawak. Mungkin Datuk boleh ceritakan tentang. Saya rasa apa yang akan berlaku dekat Dun Jepak ni cuma hanya satu, tidak akan membawa perubahan politik. So yang tu memang kekal, so status quo akan berlaku. Cuma kalau kita tengok cara mereka berkempen ataupun perkara-perkara yang diutarakan masa berkempen tu, mewajibkan apa yang berlaku di antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri Sarawak bermasa ni. So kalau kita tengok dalam masa, boleh kata ketara, masa kerajaan perpaduan di bawah PMX, ataupun apa yang berlaku secara umumnya dalam masa 5 tahun ni,
penguasaan politik Sabah Sarawak tu lebih ketara. Dan itulah yang menonjolkan. Dan kalau kita tengok dulu kita kata Ketua Menteri dan Menteri Besar, sekarang kita kata Ketua Menteri, Premier dan Menteri Besar. So perkataan Premier itu memang khusus untuk Sarawak. So Sarawak memang menjadikan punching above their weight at some point in time, dan sekarang itu menonjol dalam hal-hal politik. So memang perkembangan politik ataupun kepentingan diberi kepada Sarawak bukan hanya dirunding, cuma hanya untuk pelaksanaan. So itu yang berlaku. Dan selepas Jepak, saya rasa apa yang saya tengok dalam masa persidangan parlimen kali ini pun banyak perkara tentang Sabah dan Sarawak, khususnya Sarawak. Saya rasa dalam Borneo apa yang menonjol sangat ialah Sarawak daripada Sabah. Dan itu menunjukkan kepimpinan Premier. Jadi Cik Rahman, kita tanya soalan yang agak generik. Selalunya apa kalau dalam berkempen itu, yang pastinya calon pasti memberikan keyakinan dan juga harapan kepada masyarakat setempat tentang apakah perubahan ataupun orang kata itu penambahbaikan yang bakal dilakukan. Kita boleh simpulkan sebagai orang kata itu pembangunan yang sebaik-baiknya akan dilaksanakan. Adakah pada pandangan Cik Rahman sendiri, orang kata itu tema pembangunan itu masih wajar dan juga masih relevan dalam usaha untuk meyakinkan masyarakat setempat untuk mengundi seseorang calon itu sendiri? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Datuk. Saya kira adakah masih relevan menggunakan isu ataupun tema pembangunan sebagai salah satu wacana berkempen? Kalau kita lihat daripada tahun lepas sekalipun, ketika pilihan raya umum, kemudiannya kita ada 6 pilihan raya negeri, pembangunan adalah antara isu yang sentiasa dicanang dan disebutkan. Dan saya kira di Dun Jepak adalah perkara yang sama juga. Cuma kali ini apa yang berbeza adalah di Dun Jepak, parti-parti yang bertanding dan sebagainya, di belakang mereka ataupun kita, sebagaimana yang disebut oleh Datuk sebentar tadi, ada keyakinan terhadap kepimpinan Premier. Dan saya rasa ini menambahkan lagi orang kata peluang dan ruang kepada calon, contohnya lah, ataupun mana-mana sahaja di serata Sarawak, apabila berlakunya orang kata adakah Sarawak membangun atau adakah Sarawak menuju ke berada di atas landasan yang betul dan sebagainya. Dan kemudiannya pembangunan yang telah berlaku dan akan berlaku, ini merupakan faktor penting. Sebab kalau kita tengok masa pilihan raya negeri tempoh hari, ramai yang berkempen menggunakan calon-calon menggunakan tema seperti kekalkan kami supaya pembangunan terus boleh dijalankan dan sebagainya. Saya kira itu tema yang sama di Jepak. Cuma di Jepak ni berbeza sebab ada beban pembuktian, orang kata performance daripada kerajaan negeri itu sendiri. Okey. Baik. Kalau boleh saya tambah beberapa yang Cik Rahman kata tu. Tema pembangunan di Jepak tu lebih ketara sebab jauh ketinggalan. Dia punya memang ada defisit yang dia perlu habiskan. Sebab dulu kalau kita tengok peruntukan pun kepada negeri Sarawak secara khususnya, paling akhir dia rangkan 40 tahun dulu. Hanya 16 juta. Tapi sekarang interim pun dah 300 juta. Dan dia akan dapat dalam bajet 2024 ni dekat 5.8 bilion ringgit. So tema pembangunan di Sabah dengan Sarawak, especially di Sarawak, memang lebih ketara daripada di Semenanjung. So walaupun masa PRN6 tu boleh kata 3 negeri dekat Penang, Kedah dengan Selangor ni, pembangunan mungkin bukan saja daripada pembangunan infrastruktur, tapi kalau di Jepak memang dia punya tema tu lebih ketara kepada pembangunan. Dan saya ingat semua calon, termasuk calon GPS, akan mengutarakan perkara ini. Dan bercakap tentang bagaimana Sarawak mendapat peruntukan yang tinggi, dan peruntukan kalau kita tengok interim itu 300 juta dan sebagainya. Dan kita dapat lihat juga bahawa Sarawak ini sebenarnya berada di barisan hadapan untuk peralihan tenaga boleh diperbaharui. Mereka ada solar, gas, hybrid, dan juga
Yes, hidrogen juga air, hidro. Okey, so bagaimana kita nak melihat ini pertumbuhan tenaga boleh diperbaharui ini yang disokong oleh Premier Sarawak itu sendiri? Sebab dia orang dah mula daripada awal, Pak. Kita kena faham dan ekosistem tenaga baru ni dah berubah daripada 2-3 tahun dulu. Bukan sekarang. So memang mereka dah setuju dan itulah perolehan yang akan buat. Dia memang dah buat dengan hidrogen ni. Dia punya pembangunan datang daripada negara-negara yang telah buat banyak FDI dekat Sarawak. Daripada Korea kepentingannya. Ada 2 syarikat besar Korea tu berbilion ringgit dia dah berlambur dekat Sarawak dan dia akan beli ekspor balik dan renewable energy. Dan juga sekarang saya ingat baru saya baca Sarawak ataupun Kerajaan Persekutuan telah bersetuju untuk buat undersea cable daripada Sarawak kepada Singapore. So export of renewable energy akan menjadi satu lagi industri dan ekosistem tu memang akan berkembang. So kalau kita tengok Sarawak dah mengambil langkah-langkah untuk membangunkan ekonomi mereka mengikut apa yang kekuatan mereka, especially dalam segi renewable energy ataupun daripada segi agriculture ataupun daripada segi infrastructure. Itulah memang kekuatan dia dan mereka akan menampilkan kekuatan tu dalam pembangunan ekonomi madani yang yang diutarakan oleh PMX pun. Itulah dia punya cara hala tuju. Saya nak tambah sikit Datuk dan kawan-kawan di studio. Saya kira sebenarnya pembangunan Sarawak, terutamanya pengiktirafan yang telah diberikan kepada Sarawak dari segi industri dan sebagainya, dia bukan apa yang orang dalam bahasa Inggeris ditermakan overnight success. Kalau kita lihat secara tradisionalnya, Sarawak ini struktur politik dia sentiasa kukuh. Jarang sekali lah kita dengar digugat dengan hebat atau diuji dengan pertembungan ideologi di Sarawak. Dan saya kira kestabilan politik ni atau the political foundation of di Sarawak memungkinkan beberapa polisi-polisi yang kalau kita cuba buat di negeri lain susah. Contoh apabila Premier mengeluarkan SCDP Sarawak Development Plan 2030 dan juga apabila Premier membuat keputusan bahawa Sarawak akan ambil pekerja lebih daripada Sarawak, mewajibkan pemain-pemain industri oil and gas dan sebagainya kena ambil orang Sarawak. Jadi the political foundation ataupun kekuatan politik ini memberi ruang kepada Premier untuk cuba macam-macam. Bukan sahaja setakat Premier, sebelum itu lagi almarhum Satim, Taib Mahmud dan sebagainya. Jadi kekuatan politik ini menjadi salah satu sumber keyakinan bukan sahaja kepada rakyat tapi juga keyakinan kepada pemimpin di Sarawak itu sendiri untuk tidak dibebani dengan memikirkan masalah adakah sokongan politik saya ada, tak ada, siapa yang perlu saya berkawan, siapa yang perlu saya elak. Tapi tumpuan mereka, fokus mereka terus kepada bagaimana kita nak bangunkan negeri Sarawak. Okey, dan kalau kita lihat beberapa hari sebelum ini Premier Sarawak telah pun berada di Kongres Tenaga Hidro Dunia 2023 yang disempurnakan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo di Bali. Dan menurut Premier Sarawak, Sarawak sebenarnya mempunyai keupayaan untuk menawarkan tarif kuasa tanpa subsidi yang paling kompetitif di Asia Tenggara, sekaligus menarik negara luar berani untuk membuat pelaburan besar di Sarawak. Dan bercakap tentang pelaburan luar ini, banyak sebenarnya mereka menggalakkan banyak syarikat negara untuk melabur di Sarawak. Dan saya nak lihat bagaimana ini boleh menjadikan Sarawak satu kuasa besar apabila nanti pusat Jakarta itu akan ditukar ke Kalimantan. So bagaimana kita nak melihat keadaan dan situasi ini? Itu yang kita kena tengok. Sebab kalau kita tengok daripada segi even dasar ekonomi madani yang PMX baru-baru ni bagi tahu. So kalau dia memang ada sebagai wilayah
So kalau kita tengok pembangunan di Sabah dengan Sarawak banyak bergantung kepada perubahan Jakarta ataupun kepada Kalimantan. Betul. So that akan menjadi pemangkin kepada pembangunan ekonomi di Sabah dan Sarawak. Sebab kalau kita bandingkan Sabah Sarawak dengan Semenanjung, memang Sabah Sarawak tu jauh ketinggalan. Tapi buat masa ni catch up tu dia punya base tu masih kurang dan dia memang boleh catch up lebih cepat. Lagi satu, macam saudara yang bagi tahu tadi, kekuatan politik mereka diterjemahkan kepada kekuatan ekonomi. So bila kekuatan politik tu dah boleh kata stable, tak ada masalah untuk 5 tahun kita lah kerajaan, memang dia boleh dia punya hala tuju, dia punya policy dan dia punya direction tu lebih senang dan semua orang akan memang support kepada hal tu. Cik Rahman, sedikit saya tadi nak tanya sebab kita terlampau kepada Sarawak sangat ni. Kita fokuskan pula kepada antara perkara berbangkit yang diperjuangkan di DUN Jepat sendiri. Antaranya kalau boleh saya kongsikan mengenai sekolah yang usang di mana mereka ni tidak mempunyai bekalan elektrik secara 24 jam, masih lagi menggunakan generator. Tak kurang juga tentang isu penduduk yang tanpa kewarganegaraan yang melibatkan masyarakat yang tinggal di rumah panjang ni secara tak langsung menyukarkan mereka untuk mencari peluang pekerjaan. Mungkin akan timbul masalah yang besar selepas ini. Bagaimana pandangan Cik Rahman sendiri mengenai perkara ini? Saya kira kalau boleh saya petik Datuk sebentar tadi, Datuk sebut bahawa di Sarawak ni kita kira terma bahasa Inggeris dia ada inequality. Bukan saja dari segi infrastruktur, tapi juga dari segi pembangunan secara menyeluruh. Sama ada kita melihat sekolah, bekalan air, bekalan tenaga dan sebagainya. Memang ada gap itu. Ruang orang kata ruang itu ada. Di antara di Semenanjung ataupun sebenarnya kalau betul-betul kita nak melihat inequality ataupun jurang kemajuan ini, kita harus lebih baik kalau kita melihat di dalam Sarawak itu sendiri, di mana kalau kita tengok setengah-setengah bandar di mana aktiviti ekonomi dia pesat membangun ataupun menjadi tempat tempuan kepada pentadbir atau pemimpin. Contoh di Miri, di Bintulu, di Kuching sebagainya, di Seri Aman sebagai contoh, kita dapat melihat bahawa di situ kalau kita bandingkan dengan kawasan luar bandar di dalam Sarawak itu memang ada jurang. Dan saya kira Sarawak adalah berada di landasan yang betul untuk address ataupun untuk menyelesaikan perkara-perkara ini. Tetapi namun begitu, kita juga kena lihat kekangan negeri Sarawak sendiri. Kita melihat kepada pindaan Akta 1/2 yang telah dibuat pada 2021 Federal Constitution, di mana dia tukar terma bahawa Sabah dan Sarawak adalah wilayah dan merupakan partner atau rakan kongsi kepada the Federation, bukan sahaja sebagai salah satu negeri di dalam atau di bawah Federation. Ini walaupun ramai yang berpendapat bahawa ini adalah simbolik, tapi saya kira ini adalah satu langkah yang heading in the right direction atau menuju ke arah yang tepat, ke arah perjanjian ataupun memenuhi perjanjian MA 1963. Kalau kita cerita pasal sekolah, kita cerita pasal budak-budak tak ada IC, tidak boleh tidak, ini perkara yang berkaitan dengan tuntutan dalam MA 1963. Contoh, pendidikan. Maknanya pendidikan ni termasuklah guru, silibus, infrastruktur sendiri, dan kita melihat kepada isu immigration juga. Isu immigration, kita bila tak ada IC, maknanya berkaitan dengan immigration. Jadi terdapat sinergi ataupun saling kebergantungan antara Sarawak dan juga kerajaan persekutuan. Dan saya kira kerajaan hari ini melalui pengumuman bajet dan sebagainya menunjukkan kesungguhan bahawa betul kami mahu lebih mengiktiraf. Sebab saya kira kita dah boleh keluar ataupun menganjakkan pandangan kita daripada menggunakan terma seperti Sarawak akan jadi, Sarawak akan jadi. Tapi execution part tu execution part tu betul. Perlu diperhalusi dan ditambah baik. Tapi saya kira hari ini bukan Sarawak akan jadi. Sarawak has already arrived. Telah jadi. Sarawak has already arrived. Daripada saya tahun ini, saya kalau seingat saya, Sarawak telah orang kata memulakan perjalanan menggunakan sebuah kapal terbang daripada Kuching ke Langkawi
ketika 5 tempoh hari menggunakan kapal yang menggunakan hydrogen fuel. Jadi saya kira ini bukan waktu untuk kita cakap Sarawak akan sampai. I think Sarawak has arrived. Dan kalau kita tengok Puan, you tengok macam apa yang saudara kata tu tentang pelaksanaan. Memang kesungguhan pelaksanaan tu dah ada. Betul. Sebab sekarang kita ada satu plan pelaksanaan di mana dia ada dia punya majlis tindakan yang dipengerusikan oleh PMX. Sebelum tu dia punya majlis teknikal, jawatankuasa teknikal yang dipengerusikan oleh Timbalan Perdana Menteri. Selepas tu dia bawa kepada Jemaah Menteri. Dan kalau tengok speed of execution tu tak pernah kita tengok dalam di mana-mana wilayah lain. So bila kata ada tak dia wilayah ataupun di negeri, memang negeri sama juga. Sampai sekarang kita ada pertingkahan dengan Kelantan dengan Terengganu tentang hak, tentang royalty minyak sampai sekarang. Tapi Sarawak very clear. Dia kata 40% daripada hasil bersih memang akan balik kepada Sabah dan Sarawak. Dan itulah interim tu 300 juta dan dia punya peruntukan yang sepatutnya dia dapat tu 16 juta, 16 bilion. Dia akan dapat 16 bilion tu. So kalau kita tengok memang tak sama dengan apa yang kita laksanakan dekat Semenanjung. Sarawak dan Sabah lain. Dan dia memang bukan dirundingkan tapi hanya pelaksanaan saja yang perlu buat. Dan kalau kita tengok daripada speed pelaksanaan memang ketar. Okey, baik. Ini juga yang akan kita bincangkan sebentar saja lagi. Kita nak berehat seketika. Lepas ini kita nak tengok bagaimana keadaan perbezaan antara Sabah dan Sarawak melalui MA63. Kembali selepas ini. Okey, kembali lagi bersama dengan kami dan sebelum berhenti berehat tadi kita nak membicarakan tentang perbezaan antara pelaksanaan dan pelaksanaan Sarawak dan Sabah dan kita nak tahu juga kenapa ada perbezaan daripada segi kelajuan pelaksanaan antara Sabah dan juga Sarawak. Adakah ia berkaitan dengan politik? Mungkin kita nak tetamu kita di nak kenalkan dulu tetamu kita di talian. Betul, yang lama dah menunggu. Selain daripada Datuk dan juga Encik Rahman, akan bersama dengan kita adalah Datuk Dr. Jennery Amir yang merupakan Fellow Kanan Majlis Profesor Negara. Datuk, apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Bagus. Saya baru balik dari Jepak. Okey. Okey. Bagaimana keadaan di Jepak? Ya, memang dalam tempoh kempen sekitar 2 minggu, saya dapati bahawa GPS telah menggempur kawasan di Jepak itu, walaupun mereka yakin akan menang berdasarkan rekod prestasi yang lepas. Dalam 6 pilihan raya tidak pernah Barisan Nasional ketika itu tewas. Malah kalau dilihat dari segi peratusan sokongan terhadap GPS atau BN, maka mereka meraih sekitar 60%. Manakala calon pembangkang tidak pernah lagi mencecah 30%. Mereka berlega sekitar 5% hingga 26% saja. Jadi kalau berdasarkan rekod itu, kita sudah terang lagi bersuluh lah bahawa siapa yang akan menang dalam pilihan raya kecil ini. Tetapi apapun, berdasarkan penguatan saya di bawah, berjejak ke 6 daerah pilihan raya atau kawasan pilihan raya di situ dengan 4 kawasan DUN di bawah Parlimen Bintulu, saya dapati calon daripada parti lain yang 2 lagi itu, BBK dan Aspirasi, agak perlahan. Malah bendera mereka amat berkurangan. Baik, Datuk, bercakap tentang perlahan ini juga, kita nak bertanyakan kepada Datuk, pandangan Datuk, kenapa pelaksanaan projek ataupun pembangunan di Sabah lebih rendah berbanding dengan Sarawak? Adakah disebabkan keadaan politik itu sendiri, pemimpinnya, faktor Premier Sarawak itu sendiri, dan bagaimana pandangan Datuk? Baik, yang pertama saya fikir ini ada berteraskan kepada pimpinan dinamik dan futuristik, pragmatik Premier Sarawak sejak beliau terajui Sarawak pada 13 Januari 2017. Jadi sejak itu, kalau saudara-saudari mengesan
inisiatif dan dasar yang telah dikemukakan dan laksanakan oleh beliau, terdapat lebih daripada 120 inisiatif. Dan didapati bahawa macam semalam saja, dan saya perhatikan dalam beberapa minggu ini dan sebelum-sebelumnya lagi, seolah-olah Premier itu tidak pernah berhenti berehat. Beliau sentiasa merancang, mencetuskan idea-idea baru dan bekerja demi kepentingan 28 juta rakyat Sarawak. Jadi ini dapat kita lihat berdasarkan komitmen beliau untuk perjuangkan bukan saja hak Sarawak sesuai dengan slogan utamakan Sarawak dan perjuangkan hak-hak di bawah MA 63, tetapi juga dasar-dasar ekonomi dan keuangan, sehingga harus direkodkan di sini bahawa Sarawak merupakan sebuah negeri yang paling tinggi dari segi belanjawan dibentangkan untuk lebih 5 tahun lalu dengan mencecah 10 bilion ringgit setiap tahun, dan saya jangkakan untuk tahun ini kemungkinan mencecah 12 bilion. Itu rekod yang paling tinggi saya fikir untuk mana-mana negeri di Malaysia, termasuk negeri maju seperti Johor, Pulau Pinang dan Selangor. Malah reserve Sarawak telah meningkat mendadak daripada 30 bilion sampai ke 40 bilion. Walaupun ada Menteri Persekutuan di bawah PH tempoh hari mengatakan besar kemungkinan Sarawak akan muflis, maka ternyata kenyataan itu adalah kenyataan yang tidak berasas. Itu pertama. SST juga berdasarkan perolehan daripada Petronas, Sarawak telah berjaya memperoleh sekitar hampir 15 bilion. Ini sebagai merupakan satu prestasi yang baik. Tambah lagi dengan 300 juta diperoleh daripada bayaran entrim daripada kerajaan persekutuan dan belanjawan 58 bilion. Jadi semua ini akan letak Sarawak pada di atas landasan betul. Tapi singkatnya, saya fikir kepimpinan yang betul-betul punya wawasan, punya gaya yang berkesan, mementingkan kepentingan rakyat berdasarkan tema Sarawak diutamakan, Sarawak stabil, maju dan makmur, dengan komitmen yang betul tinggi pihak Premier merupakan faktornya. Selain daripada tentunya kesinambungan politik yang betul jelas dan juga ketiadaan krisis ataupun pergolakan dan peralihan kepimpinan asal berbanding dengan Sabah. Baik, kita nak berbalik kepada tetamu kita di studio pula. Cik Rahman, saya nak tanyakan, saya sebenarnya tertarik dengan pelaksanaan strategi pembangunan pasca COVID-19 2030. Kalau kita tengok yang pastinya ianya melibatkan secara keseluruhan tentang aspek pembangunan di Sarawak sendiri, yang melibatkan kemakmuran ekonomi, keterangkuman sosial dan juga kelestarian alam sekitar ini. Pandangan daripada Encik Rahman sendiri, bagaimana Cik Rahman melihat akan secara keseluruhannya tentang keberkesanan dan juga apa antara manfaat yang akan diperoleh oleh masyarakat Sarawak secara keseluruhannya? Saya suka melihat perkara ini dengan satu analogi. Kita kalau keluar tu, bila kita keluar rumah tu, kita harus tahu kita nak ke mana, nak buat apa dan sebagainya. Tujuan kita. Ya. Dan saya kira pelan pembangunan pasca COVID ini is that North Star. Orang putih kata itulah hala tuju dia. Lebih penting daripada bagaimana ataupun bila dia akan memberi kesan dan sebagainya adalah kewujudan satu hala tuju di mana semua pihak di dalam Sarawak boleh bersetuju dan boleh bekerjasama dan boleh duduk. Kata okey, kami setuju, inilah jalan ataupun inilah destinasi yang perlu kami tuju. Kita kena lihat pelan itu daripada sudut itu. Itu yang pertama. Yang kedua, pelan ini orang kata cuba untuk address ataupun menambah baik bukan sahaja satu dua aspek tetapi semua. Ini kerana Premier dan juga negeri Sarawak itu sendiri sedar bahawa kita tak boleh lebihkan satu sektor berbanding dengan sektor yang lain. Sebagai contoh, kita tak boleh hanya melebihkan oil and gas, sektor minyak sahaja berbanding dengan sektor tenaga boleh ubah. Ataupun kalau kata kita dapat, bila kita dapat semua pelaburan-pelaburan ini, kita harus sediakan modal insan yang bagus, yang berkualiti, yang boleh memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh syarikat-syarikat antarabangsa ini. Kemudiannya pelan ini amat jelas, bukan sahaja ke mana dia nak pergi tetapi juga bagaimana kita nak sampai tempat itu. Maknanya dia ada, orang kata dia punya step lah,
aturan dia 1, 2, 3 dan sebagainya. Dan antara perkara yang paling penting saya lihat, bukan sahaja di Sarawak, di Sabah. Sebentar tadi Datuk fellow kanan Profesor Majlis Profesor Negara sebut tentang interim, tentang bajet dan sebagainya. Dan saya lihat dalam mana kita melihat hubungan federal ke kerajaan persekutuan dengan Sabah dan Sarawak. Sarawak lah, pasal hari ini kita banyak bercakap pasal Sarawak. Dengan Sarawak, kita lihat bahawa hari ini kerajaan persekutuan has taken, orang kata, satu langkah yang lebih baik, atau dia lebih sikit daripada sekadar mengiktiraf. Tetapi hari ini dia betul-betul menganggap bahawa Sarawak adalah rakan kongsi yang penting kepada kerajaan persekutuan, bukan sahaja dari segi pembangunan, tetapi juga dari segi memastikan keselamatan serantau. Kita kena ingat baru-baru ini dalam pelan pembangunan pasca COVID disebut juga tentang security ataupun defense atau pertahanan Sarawak. Ini kerana kita lihat sepanjang 5 tahun yang lepas ataupun 10 tahun yang lepas, Beting Patinggi Ali contohnya antara kawasan eksklusif ekonomi yang menjadi tumpuan apabila kapal-kapal daripada negara China dilaporkan menceroboh, dan kemudiannya kita lihat juga bagaimana baru-baru ini apabila China mengeluarkan map baru, satu peta standard, dia kata kawasan perairan Sabah Sarawak pun adalah termasuk dalam wilayah China. Dan saya kira kerajaan persekutuan memainkan peranan dalam memastikan kepentingan ekonomi bukan saja Sarawak, sebab ini kepentingan bukan kepentingan Sarawak saja. Yang beroperasi di situ adalah syarikat minyak dan gas Malaysia, Petronas. Jadi kerajaan persekutuan harus terkedepan atau lebih ke depan memastikan keselamatan di peringkat itu. Dan tadi Datuk sebut bahawa Nusantara atau Sarawak ini, Sarawak dan Sabah adalah kawasan yang sangat penting untuk memastikan kestabilan serantau. Apabila Jakarta ditukar atau ibu kota pemerintahan Indonesia ditukar ke Kalimantan, dia bukan sahaja orang kata dia bukan sahaja melihat kepada perpindahan fizikal, tetapi kita kena baca perkara itu. Cik Rahman, kita nak sambung lagi panjang ni. Kita nak minta langsung Helena bersama dengan rakan setugas di DUN Jepat bersama dengan Diah Muhammad Jais. Kalau sudah bersedia, silakan Diah dengan laporan anda. Baik, terima kasih rakan-rakan di Wisma Bernama Kuala Lumpur. Kesemua pusat mengundi bagi PRK DUN Jepak telah pun dibuka seawal 7.30 pagi tadi. Seperti dimaklumkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya, terdapat 14 pusat mengundi dibuka bagi PRK ini melibatkan sebanyak 45 saluran. Dan kini saya berada di salah sebuah pusat mengundi iaitu di SK Bintulu. Dan di sini menjadi perhatian pagi ini kerana difahamkan bahawa calon bagi GPS Iskandar Turki akan mengundi di sini. Dan sebenarnya ketika ini beliau telah pun tiba, dan anda mungkin boleh saksikan beliau telah pun tiba di pusat mengundi SK Bintulu ini. Dan seperti biasa, sama seperti pengundi-pengundi ataupun pemilih berdaftar yang lain, beliau akan pergi ke kaunter yang pertama ini, yang mana beliau akan menyimak menggunakan kad pengenalan beliau untuk mengetahui di manakah saluran beliau akan mengundi, di bilik yang berapa. Dan selepas sudah selesai di sini, nanti beliau akan terus saja dibawa ke bilik-bilik yang telah disediakan untuk melaksanakan tanggungjawab beliau yang bukan saja merupakan seorang calon, tetapi juga pengundi yang berdaftar untuk memilih di kawasan Dewan Undangan Negeri Jepak ini. Dan untuk pengetahuan anda juga, di Sarawak ataupun di Jepak ini, kesemua pusat mengundi dibuka 7.30 pagi, tetapi ada yang akan ditutup awal sedikit. Dijadualkan kebanyakannya akan ditutup pada pukul 5, tetapi ada juga yang akan ditutup pada 4.30 petang kerana jumlah mereka yang mengundi di kawasan tersebut agak kurang. Dan selain daripada di sekolah, kebiasaannya kita lihat PRK ini ataupun pilihan raya akan dijalankan di kawasan sekolah untuk dijadikan pusat mengundi. Tetapi yang menariknya di Sarawak ini juga, rumah panjang yang menjadi kawasan kediaman penduduk juga ada yang dijadikan pusat mengundi bagi PRK DUN Jepak. Dan kami akan cuba untuk membawakan situasi ataupun suasana bagaimana pula proses pengundian yang diadakan di pusat pengundian yang terletak di rumah panjang. Baik, pada hari ini juga dimaklumkan bahawa pengerusi SPR Tan Sri Abdul Ghani Saleh akan melawat ke semua 14 pusat mengundi yang dibuka ini, dan beliau dijadualkan akan datang ke sekolah ini nanti. Dan kami akan cuba untuk mendapatkan sedikit reaksi daripada beliau berkenaan dengan perjalanan bagi pilihan raya kali ini. Sedikit juga makluman daripada Met Malaysia, difahamkan bahawa ramalan cuaca di Bintulu pada pagi ini dilaporkan cerah, tetapi pada waktu petang nanti dilaporkan akan berlaku hujan. Jadi sekiranya anda
adalah pemilih yang berdaftar di DUN cepat ini datang pada awal pagi ataupun datang seawal mungkin untuk melaksanakan tanggungjawab anda sebelum pusat pengundian ditutup pada petang nanti. Baik, itu saja perkembangan yang boleh saya kongsikan ketika ini. Teruskan dengan perbincangan seterusnya. Ya, terima kasih dia. Melaporkan terus dari DUN Cepat, Helena. Betul, mungkin kita nak teruskan lagi dengan keselamatan security di Sabah dan Sabah dan juga Sarawak. Dan kalau kita tahu, kalau di Sabah satu latihan maritim perkasa timur 2023 sedang dijalankan sehingga hari ini, dan kita nak tahu juga dengan adanya apa yang dikatakan di Bintulu ini akan diadakan satu pembinaan Pangkalan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM Markas Wilayah Laut 4 apabila 4 di Semelaju. Ini akan mempertingkatkan lagi keselamatan di Bintulu yang kita tahu terkenal dengan kawasan perindustrian, dan ianya pastinya menarik lagi FDI ke Bintulu. Dan kita nak tahu sendiri bagaimana ini komitmen Kerajaan Persekutuan dan juga Kerajaan Perpaduan pada hari ini dalam membantu Bintulu, Sarawak dan juga Sabah dalam hak autonomi mereka. Baik, kalau kita bercerita bagaimana ini membantu, saya rasa kita kena melihat perkara ini dalam dua aspek yang berbeza. Sebab perkataan autonomi ini besar. Betul. Jadi dia bukan kira dari segi infrastruktur fizikal dan sebagainya. Tapi kita melihat dari segi keselamatan. Tadi Eliza sebut bahawa dengan wujudnya Markas Tentera Laut yang baru ini akan dibangunkan. Ini disebut oleh Menteri Pertahanan sendiri ketika di dalam Dewan Parlimen, bukan baru ini, rasanya yang sesi sebelum ini telah disebut. Dan kemudiannya apabila kita bercerita betapa serius atau apakah komitmen daripada Kerajaan Persekutuan, kita juga tak boleh tidak kena sebut bahawa kerajaan telah memperuntukkan RM1 bilion khas untuk pembangunan kawasan yang betul-betul berdekatan di sempadan Kalimantan. Jadi ini salah satu indikator ataupun petunjuk bahawa Kerajaan Persekutuan mengambil serius tentang perkembangan yang berlaku di Nusantara. Bukan kerana kita menang enteng ataupun kita merasakan bahawa terdapat risiko keselamatan di kawasan sempadan Nusantara itu sendiri. Tetapi tidak boleh tidak kita kena akui bahawa apabila Nusantara ini siap, terutamanya tahun depan dijangkakan bahawa lapangan terbang dan logistik komersial di Nusantara akan siap. Jadi perlu ada tumpuan khas. Dan sebagaimana yang Eliza sebut tadi, di Bintulu, kawasan Bintulu ni banyak syarikat-syarikat antarabangsa yang beroperasi di situ, di Bintulu, di Miri dan sebagainya. Dan kesediaan Kerajaan Persekutuan untuk meningkatkan keselamatan perairan, untuk agar perkara-perkara yang pernah berlaku dulu tentang pencerobohan kapal daripada China atau pencerobohan kapal terbang tidak lagi berlaku pada masa akan datang, adalah saya kira bukan langkah proaktif tapi langkah yang perlu diambil oleh Kerajaan Persekutuan. Dan kemudiannya apabila kita sebut aspek kedua, iaitu autonomi, autonomi Sabah dan Sarawak, saya kira perkara ini perlu dibaca dan disebut sekali dengan tuntutan dalam MA 1963. Hari ini bab pertahanan, bab sempadan, bab keselamatan, ini adalah antara isu-isu yang sering kali dibincangkan, saya kira, dan sedang dibincangkan. Adakah bagaimana mahu dibuat dan sebagainya. Sebab minggu lepas baru saja disebut oleh Yang Berhormat Menteri Pertahanan bahawa sebuah pusat latihan di Sabah, di perairan Sabah akan ditutup. Jadi dalam masa yang sama kita kena lihat perkara itu. Satu dia buka dan dia akan rancang, dan satu lagi dia decide untuk diputuskan untuk tutup. Jadi dua perkara begini perlu dibaca bersama dengan tuntutan keselamatan dalam MA 63. Baik, kita nak berbalik kepada Datuk Dr. Jeniri. Kalau boleh kongsikan, kita bercakap secara keseluruhan tentang Sarawak ni, pastinya tumpuan masih diteruskan dengan pembangunan di Sarawak sendiri, dan kita menyaksikan bahawa Sarawak ni adalah sebuah negeri yang cukup kondusif dengan persekitaran yang boleh dikatakan sesuai dalam usaha untuk menarik pelabur asing. Kita tahu Sarawak sebenarnya memang berkait rapat dengan oil and gas, tidak kurang juga dengan pembuatan pertanian komersial dan juga pelumbungan. Bagaimana Datuk sendiri melihat aktiviti-aktiviti ini secara tidak langsung meningkatkan lagi pembangunan di Sarawak?
Baik, sudah pasti kalau kita perhatikan tumpuan yang telah diberikan oleh Premier Sarawak, beliau bukan saja memberi penekanan kepada ekonomi tradisional tetapi juga ekonomi baru, dan juga telah melaksanakan pelbagai usaha ataupun inisiatif untuk melakukan perekayasaan keuangan, dan juga mencetuskan idea-idea baru dari segi ekonomi seperti ditekankan tadi, termasuk ekonomi hijau, circular economy, dengan memberi penekanan kepada ekonomi digital dan sebagainya. Dari segi ini, Sarawak sentiasa berada di hadapan, melangkaui negeri-negeri lain di Malaysia. Dan ini sudah pasti, khususnya kita bercakap tentang Jepak dan Bintulu. Bintulu merupakan hub begitu banyak industri, menarik pelabur asing, langsung asing, dan pelaburan langsung domestik, yang kemudiannya mewujudkan banyak peluang pekerjaan di situ. Siapa-siapa yang telah pergi ke Bintulu, khususnya Sebalaju, akan dapat menyedari bahawa begitu banyak industri pelaburan asing diwujudkan di situ, mewujudkan banyak peluang pekerjaan. Dan inilah saya perhatikan diberi penekanan oleh kerajaan GPS dan juru kempennya yang berada di Jepak untuk beberapa hari ini tadi. Dan saya percaya bahawa berdasarkan 14 trust yang terkandung dalam manifesto yang telah pun dilancarkan pada hari Ahad lepas, penekanannya bukan saja kepada belia di situ, infrastruktur, pendidikan, kesihatan, pusat pentadbiran baru, jambatan baru yang bakal siap, tetapi juga kepada peluang pekerjaan yang bakal diwujudkan selain daripada penekanan terhadap modal insan. Dan di sini kalau kita perhatikan kempen yang dilakukan oleh calon GPS yang berusia 54 tahun itu, yang mempunyai pengalaman 30 tahun dalam kerajaan, 14 tahun dalam kerajaan negeri Sarawak, 16 tahun kerajaan persekutuan, maka jelaslah beliau begitu menyantuni golongan muda. Saya percaya ini merupakan salah satu perkara yang menarik di situ. Tapi persoalan di sini ialah, untuk pembincangan kita hari ini barangkali adalah tentang juga saya agak risau sedikit tentang peratusan yang turun mengundi. Kerana rata-rata kalau berdasarkan rekod lepas dalam 6 pilihan raya 6 penggal lalu, paling tinggi dah 95% ataupun 95%. Jadi untuk PRK ini kemungkinan saya jangkakan mencecah sekitar 60% saja, walaupun SPR memberi sasaran 65%. Jadi bagaimanakah golongan muda ini yang cuba didampingi oleh GPS bagaimana dapat turun bui. Jadi kita menyeru supaya golongan muda hari ini dapat turun beramai-ramai, kerana sekitar 8,000 pengundi baru telah pun didaftarkan secara automatik. Baik, Datuk, kita nak tahu juga harapan Datuk tentang pemimpin yang bakal memimpin Sarawak di masa hadapan, apa yang mereka perlu lakukan? Baik, sudah pasti yang paling penting, saya fikir tidak diragu-ragu lagi, kerana di bawah kepimpinan Premier sekarang, dengan didukung oleh 76 wakil rakyat GPS dan 23 ahli parlimen GPS di peringkat parlimen, saya fikir mereka bekerja sebagai satu pasukan yang padu, dengan mengambil iktibar ataupun contoh daripada perjuangan kepimpinan tertinggi parti dan juga kerajaan Sarawak yang begitu beri penekanan terhadap perjuangkan hak Sarawak, selain telah beri penekanan terhadap usaha untuk melonjakkan lagi pembangunan daripada segi politik, dari segi ekonomi, sosial, pendidikan, kesihatan dan sebagainya, dalam rangka untuk merapatkan bukan saja jurang antara bandar, luar bandar dan jurang antara kaum di Sarawak, tapi juga untuk merapatkan jurang perbezaan dari segi pelbagai sektor dan bidang antara Sarawak dengan sebenarnya Malaysia. Jadi dengan begitu banyak peruntukan yang diperoleh dan juga pendapatan dan hasil yang diperoleh oleh Sarawak sejak 7 tahun lalu, maka saya percaya Sarawak berada di atas landasan tepat. Malah lebih lagi, baru-baru ini Bank Negara dan juga agensi penarafan antarabangsa meletakkan Sarawak sebagai negeri yang maju dan berduri penarafan tinggi dari segi pengurusan keuangan. Jadi saya dengan pasukan yang padu, mereka akan dapat bergerak ke depan sebagai negeri maju berpadanan tinggi menjelang 20
Terima kasih Datuk Dr. Janiri Amir, merupakan fellow kanan Majlis Profesor Negara, sudi bersama dengan kami Helena. Betul. Okey, kita dah hampir-hampir di penghujungnya. Betul. Jadi Cik Rahman, mungkin kita tanya Datuk lah. Datuk pula. Datuk, kita tahu bahawa perbincangan antara Kerajaan Sarawak dengan Kerajaan Perpaduan mereka ada beberapa permintaan. Kita dah tahu bahawa pengambil alihan Pelabuhan Bintulu, Maswing, dan apa jangkaan Datuk Eti selepas ni, apa permintaan Kerajaan Sarawak? Puan kena faham kan, tadi cakap tadi cara Prof cakap pun, dia punya formula di antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri ni bukan sebagai boleh kata dalam bahasa Inggeris tu bukan servant master relationship. Dia macam rakan sepakat. So apa yang kita kena tahu, walaupun dia tengok apa yang PMX kata, baru-baru ni dia pun dah kata kita bukan akan runding tentang MA63. Kita hanya akan melaksanakan MA63. So baru-baru ni kita dibagi tahu daripada 11 perkara tu, 5-6 perkara tu dah habis, dah ditunaikan, 3-4 perkara tu masih dalam rundingan, dan 3-4 perkara tu macam dah work in progress. So boleh katakan apa-apa yang telah dipersetujui itu kita akan laksanakan, termasuk peningkatan di dalam nombor ahli parlimen. Tadi baru Prof kata 26 ahli parlimen GPS, tapi yang tu akan ditambah bila kita ada redelineation ni. So untuk saya, apa-apa yang telah dipersetujui MA63 akan diperlaksanakan, dan tak ada siapa di Semenanjung ataupun di Dewan Rakyat yang akan menonjolkan satu tentangan kepada itu, sebab tak kira daripada pihak kerajaan buat masa ni ataupun pembangkang yang kita ada tu buat masa ni pun, tak ada siapa yang akan nak lawan dengan Sabah dengan Sarawak. Tapi siapa-siapa yang akan tubuhkan kerajaan di Semenanjung mesti perlu kerjasama daripada mereka ni. So siapa-siapa akan melaksanakan. Untuk saya is done deal. Jadi Cik Rahman, sedikit sudut pandang, kita kena speed sikit lah. Kena speed sikit lah. Sudut pandang Cik Rahman sendiri, Sarawak untuk menjadikan sebuah wilayah yang orang kata tu membangun, wilayah maju, dan juga nak memastikan kesemua rakyat di Sarawak berpendapatan tinggi. Sejauh mana Cik Rahman melihat keberkesanan, adakah ia akan tercapai dalam masa yang singkat ataupun memerlukan jangka masa yang mungkin agak panjang sepatutnya? Saya kira kalau kita tengok pada the pace ataupun kadar yang Sarawak sedang membangun hari ini, saya rasa perkara itu bukan mustahil, dan perkara itu akan terjadi. Tetapi kita kena lihat juga tentang pilihan raya negeri. Saya kira pilihan negeri Sarawak yang akan berlaku dalam masa setahun atau 2 tahun ini akan memperlihatkan satu keputusan yang saya rasa bukan memeranjatkan pada kita. Itu pertama. Yang kedua, kesungguhan, macam Datuk sebut tadi, kesungguhan Kerajaan Persekutuan untuk mengangkat taraf Sarawak dan Sabah sebagai rakan kongsi melalui Jawatankuasa Khas Perundingan MA63 adalah salah satu komponen penting untuk membolehkan Sarawak capai apa yang dirancang. Dan baru sahaja hari ini disebut, saya rasa semalam pengumuman itu dibuat oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, bahawa subsidi diesel akan diteruskan kepada Sabah dan Sarawak. Saya kira ini adalah satu langkah politik untuk memastikan bahawa rakyat-rakyat di Sabah dan Sarawak tidak terkesan secara teruk. Sebab kita tahu di Sabah dan Sarawak, antara perkara yang menyebabkan barang mahal di sana adalah pengangkutan. Jadi ini adalah antara perkara-perkara yang menunjukkan kesanggupan Kerajaan Persekutuan untuk bekerjasama dengan Sarawak dan cuba sehabis bolehlah untuk mengikut permintaan dan sebagainya. Dan Datuk sebut tadi delineation exercise. Hari ini pun kita dah lihat bahawa Sabah dan Sarawak mempunyai 56 daripada 222 kursi parlimen. Dan sekiranya apabila berlakunya, dan saya harap apabila berlakunya perkara ini akan berlaku desentralisasi of kuasa lebih lagi daripada federal kepada Sarawak. Cuma dari segi politiknya, lagi banyak kursi di Sabah dan kita tahu Sabah dan Sarawak ini besar. Lagi banyak kursi di Sabah dan Sarawak, maka bargaining power, kekuatan untuk berunding dengan Kerajaan Persekutuan ni akan lebih tinggi. Yang pasti akan tercapai.
itu mesej dia. Tapi kena faham kan. Perbezaan di antara Sabah dan Sarawak ni, apa yang kita nampak ketara sangat ialah di Sarawak tu dia memang accelerated. Tapi di Sabah tidak. Untuk saya disebabkan oleh struktur politik. Kalau kita tengok tak ada parti-parti politik Semenanjung yang di Sarawak, tapi di Sabah wujud. So mungkin itulah dia punya formula yang baik. Itu semua kita biarkan mereka yang buat perbincangan dan sebagainya. Untuk hari ini kita telah pun tamat di hujung rancangan pilihan raya kecil PRK Dun Jepak, dan itu sahaja masa yang kita ada. Terima kasih kepada tetamu kita, Datuk Dr. A.T. Kumar Rajah dan juga Encik Rahman Hussein atas perbincangan, dan juga bersama dengan Datuk Dr. Jennery Amir tadi. Jadi Lida, kepada semua masyarakat di Dun Jepak, jalankan kewajipan anda, tanggungjawab anda untuk mengundi pada hari ini. Kita dah sampai di akhirnya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.